Hai, Assalamualaikum and salam sejahtera. Okay, so ialah video bahagian part yang ke-17, I think, hopefully tak salah lah. Okay, part yang bahagian 17, yang mana hari tu kita dah settle part 13 lejang, 14 imbangan duga, pilihan inventory akhir kita dah buat dah masa awal-awal dulu. Okay, and then 13, 14, 15 senarai pelarasan dan jena part 1 and part 2. Okay, now kita pergi kepada part yang ke-17 adalah leja pelarasan. Okay, macam tadi kita, macam part 13 leja tu datangnya pada BCP. BCP kita post kepada leja, tapi leja pelarasan kali ni agak berbeza sebab kita tak ada BCP, buku catatan pertama, tapi kita akan postkan daripada journal am yang kita dah buat dalam pelarasan journal am tadi, yang part yang ke-16 tu. Okay, so daripada part yang ini kita akan transfer masuk leja. Ini lebih mudah. Okay, so macam mana cara untuk masukkan dia? Okay, setiap item yang you tulis dekat sini, belanja suri lengkapan, suri terkumpul lengkapan, hutang-ragu, pertukaran hutang-ragu, tunai, jualan, belian, ABB, lagi apa lagi, lesen perniagaan, prabayar, lesen perniagaan, upah belum bayar, promosi belum bayar, komisen menerima and also komisen terima, semua tu perlu dibuka bagi leja pelarasan. Mana yang tak ada sebelum ni is okay. Tapi kalau ada yang ada related dengan leja-leja yang sebelum-sebelum ni, you kena ambil baki HB dia untuk dimasukkan dalam leja pelarasan ni. Okay, so the first one kita pergi pada akaun sudut nilai lengkapan. Sebab item yang pertama I nampak sini belanja sudut nilai lengkapan, maka I pun buka lah akaun sudut nilai lengkapan. Okay, tadi I cakap apa? Sudut nilai lengkapan lah belanja, and you tengok kat sini dia letak belah mana? Letak belah debit. So dekat leja you masuk dekat belah debit, tapi nama sama juga macam case yang journal tadi, you akan masukkan dia ke dalam leja secara straightforward. Kenapa straightforward? Sebab ini adalah journal. Journal is straightforward. So you akan masukkan debit bahagian sudut nilai lengkapan, tapi dia punya butir you akan ambil nama kawan dia, iaitu sudut nilai lengkapan. So I put as a 6, and pelarasan sebenarnya tarikh adalah pada tarikh 31 Mac pada setiap hujung bulan. Okay, so I pun masukkan lah. Okay, I perlu letak baki BB ke? Tak perlu. Kenapa? Sebab memang before ni kita tak pernah buat apa-apa pun sudut nilai. Okay, so I pun terus masukkan dekat sini 2021, iaitu pada Mac 31. Susut nilai lengkapan, kawan dia susut nilai terkumpul lengkapan. So I masukkan dekat sini susut nilai terkumpul. Okay, and berapa amount I dapat tadi? RM6. So this one is RM6. Silap pula. Belanja kan? Belanja debit. Saja test korang. Okay, so I pun masuklah dia dekat belah debit dekat sini, and the amount is RM6 here. Kenapa debit? Sebab sini apa? Debit. Nampak? Belanja susut nilai lengkapan. And susut nilai terkumpul lengkapan dekat belah mana? Dekat belah kredit. So you akan letak belah kredit, tetapi dia punya butir you akan ambil yang ini. Ambil butir yang ini. Okay, iaitu susut nilai lengkapan. Kita pun pergilah. Pergi dekat akaun susut nilai lengkapan, buat leja sendiri. Masuk belah kredit. So I put here as a 2021 March 31st. Put here as a susut nilai lengkapan. Jangan letak susut nilai terkumpul. Tak boleh letak nama kepala dia sendiri. Okay, so I put here as a RM6. Okay, dah settle belum pelarasan yang pertama? Dah. Okay, kalau dah, tutupkan dia sama macam tadi. So you pun tutupkan lah. So this is a RM6 here. This also is RM6 here. I tulis macam ni je lah. Nanti you buat kemas tau. Okay, so tarikh is 21st March. Kan? So I put here as our baki HB 6 hari bulan, RM6, and then bawa kepada bulan hadapan, dia akan jadi sebagai baki BB. Ini wajib untuk buat jangan tak buat baki BB tu, sebab nanti untuk imbangan duga yang terselaras yang baru tu you akan ambil lagi sekali macam before kita buat ni, you akan ambil baki BB. Sama. Okay, so ini pun dah sudah, boleh tutupkan dia. So ini pun sama RM6. Tebal sangat punya lid ni. Okay, ini pun sama RM6. So I put here as RM6 as our baki HB. Berelok tulisan. Tebal sangat dia tadi. Patutlah. 2021 March 31st. Okay, so ini tarik pergi bawah, dia akan jadi April 1, akan jadi sebagai baki BB, and the amount is RM6. Nampak? I akan tutupkan dia.
Yes. Okay. So, settle untuk perasaan jurnal am yang pertama. Okay, now kita pergi pula perasaan jurnal am yang kedua. Hutang ragu debit. Debit. Peruntukan hutang ragu kredit. So, you buka lah akaun hutang ragu. Akaun peruntukan hutang ragu punya ledger. Okay. Hutang ragu apa? Debit. So, I masuk dekat debit. Peruntukan hutang ragu apa? Kredit. I masuk ke kredit. Tapi nama ambil nama kawan dia. Ini ambil nama kawan dia. Ini akan ambil nama kawan dia. Okay. So, debit hutang ragu. So, I put here as 2021 March 31st. Sebab dia perasan. Okay. I letak sini sebagai PHR. Tolong tulis penuh. RM6. And this one also is 2021 March 31st. Ni peruntukan hutang ragu kan? So, you akan ambil nama atas ni. Siapa? Hutang ragu. Ataupun sekarang you tengah buat hutang ragu, you akan ambil nama kawan dia ni. Macam tu. Okay. So, I put here as hutang ragu. And the amount also is RM6. And as usual, jangan lupa untuk tutupkan dia RM6 here, RM6 here. Bermaksud baki BB, baki HB. Kat sini kita punya baki HB pada March 31st 2021. Tarik bawah turun bawah, dia akan jadi April 1 baki BB RM6. Nampak? I repeat balik benda yang sama. Okay. So, ini pun sama. Nanti tutup balik. So, nanti baki BB dia akan ada dekat sini. Okay. Alright. Tutup tau. Tutup macam biasa. Okay. Next. I pergi seterusnya. Iaitu akaun tunai. Okay. Yang ini. Kita ada akaun tunai sebelum ni. Iaitu dalam buku tunai. Okay, so, Miss. Macam mana kita nak buat yang ini? So, you akan ambil baki HB daripada buku tunai tu. So, you pergi dekat buku tunai you. Kejap Okay. Ini buku tunai I tengah buat akaun tunai kan. So, I akan ambil baki BB akaun tunai I 3581. I akan masukkan dulu ke dalam meja akaun tunai I ni. Okay. 3 berapa ni? 3581. Okay. So, tunai belah mana you tengok sini? Belah debit. So, I akan masukkan belah debit sebagai baki BB I. Okay. So, I put here as my baki BB 3581. Tarikh masih tarikh akhir. Walaupun dia bagi BB tapi tarikh akhir punya ledger. Ni kan? Ni bagi BB kan tarikh akhir dia Okay. And then barulah you masukkan yang apa yang jurnal am yang kita baru buat tu. Apa dia kat sini? Kita debitkan tunai. Ada penambahan wang tunai sebanyak 914. So, kenapa berlaku penambahan? Sebab ada jualan tunai yang baru. So, butir tu akan letak sebagai apa? Jualan. Okay, so you masuk kat sini jualan. Jualan iaitu sebanyak 914. Okay. And cuba you check. Takut ada lagi tunai lain. Check je. Tak ada. So, itu je lah. Okay. So, dah tak ada, tutupkan je. So, you tutupkanlah dia. So, I tambah dulu 3581 campur 914. I dapat dekat sini sebanyak 4495. So, dekat tepi ni pun akan jadikan dia sebagai 4495. So, automatik kita tahulah baki HB kita tutup macam biasa. 4495. And then make sure bawa turun bawah. 4495. Okay. So, sini akan jadi sebagai baki BB. Maksudnya apa tahu? Dulu kita memang ada baki 3581. Lepas tu kita tengok ada rupanya jualan tunai yang baru 914. So, sekarang kita tengok apa? Oh, sekarangnya duit kita yang tunai sebenarnya adalah 4495. Bukan lagi 3581. Betul lah namanya perasan. Kita memperbetulkan apa yang tertinggal, yang tersalah, yang terkurang, terlebih. Semua tu you kena betulkan balik. Okay. So, nanti you akan ambil baki yang ni. Alright? Okay. Seterusnya kita pergi pula kepada jualan. Tunai dah jualan. Okay, jualan 914. Jualan dah buat belum ledger? Dah kan? Semua orang kena dah buat. Okay, kalau I tengok balik I punya ledger, tak payah tengok ledger lah Dayang. You tengok je you punya apa? Imbangan duga pun dah okay. I rasa I punya I tak buat kot. So, I buat. Baki BBI adalah 16225. Okay, masukkan amount yang bawah ni dulu. Alright? So, I pun masuk dekat sini. Belah mana tadi you nampak? Belah mana you nampak tadi? I letak belah kredit. So, yang ini pun I akan letak sebagai belah kredit dekat bahagian baki BB. Tarikh sama pada hujung bulan March 31, 2021, iaitu letak sini sebagai baki
BB iaitu sebanyak 16225. So, I mark sini 16225. Okay. Barulah I masukkan journal arm apa kat sini berlaku. Yang mana ada penambahan jualan sebanyak 914. Belah mana? Belah kredit. Nak tulis butir apa? Tulis butir kawan dia. Siapa? Tunai. Menunjukkan ada jualan secara tunai. Bukan jualan secara kredit. Kita faham lah benda tu. Okay. So, jualan secara tunai. So, here as a jual. No, tunai. Tak boleh tulis nama kawan. Nampak? Atas ni jualan. Tak boleh tulis jualan tunai. Tulis nama kawan dia tau. Pasangan dia, tunai. So, this is 914. So, jadinya apa? Oh, jualan kita bukanlah 16225. Tapi sebenarnya adalah 16225 campur dengan 914. So, 17,139 ialah amount jualan yang sebenarnya pada bulan Mac. Okay, sebab ada penambahan 914. So 17139 jadi 17139 ni akan jadi I punya baki HB yang baru. And also jangan lupa bawa turun bawah. I tak tulis tarikh tau. You faham sendiri. I dah ajar kan? You masukkan saja. So inilah jualan I yang sebenar. So ini I akan masuk dalam imbangan duga terselaras nanti. Okay? Alright, settle. Okay, next. Kita pergi pula kepada belian. Okay, belian ni kita ada buat tak? Ada. Before ni kita ada buat belian. Okay, kita check dekat leja kita. Belian. Tapi I tak sure I buat ke tak. Oh, nasib baik buat. Okay, belian adalah 9435. Ni I punya. So, jangan lupa sebabkan ada kita masukkan ke dalam dia. Okay. So, belian is a debit. Tadi kan you nampak. So, 9435 kita punya baki BB iaitu pada 31 Mac. Tarikh tulis sini lah Okay, lepas tu you tengok journal dia kata apa? Belian dekat mana ni? Dekat belah debit. Siapa nama kawan dia? ABB pembekal salai bakar. Itu jadikan dia sebagai butir. Okay. So 500 dekat debit kan? Tulis sini ABB. Tak tulis ABB pun tak apa. Terus tulis pembekal. Nama pembekal you tau. Ambil nama pembekal masing-masing. Salai bakar. Okay. Ada lagi tak berkaitan dengan belian? Cuba check. Tak ada. That's all. Okay. So you masukkan lah. So jadinya total belian yang sebenar berapa? 9435 tambah 500. You know tak debit punya case tadi lah ni. Okay kan? So 9935. So this also is 9935. Sebab tu ledger before ni kena siapkan dulu. Yeah. So 9935 akan jadi sebagai kita punya baki HB. Jangan lupa bawa turun bawah 9935. Ini adalah kita punya baki BB. Okay. Boleh? Boleh Okay. So now I imagine macam you ada ke depan I sekarang ni. Okay. So settle. So inilah belian dia. Okay. So you akan repeat balik benda yang sama. Mana yang tak ada, it's okay. Tak perlu buat baki BB macam I buat dekat atas ni. I dah tunjuk sebahagian dah ni. You kena siapkan. Minta maaf I tak boleh tunjuk semua. Bahaya I tak tunjuk semua. Seriously. Okay. So macam ni I kena letak sebab before ni ada. Tapi yang macam ni kan you ada nampak tak baki BB dekat atas ni? Tak ada. So dia terkumpul kapan? Tak ada. Kenapa? Sebab sebelum ni kita tak ada buat apa-apa leja. Nama dia sudut nilai terkumpul. Hutang ragu pun tak ada. Sebab tu tak ada nampak baki BB. Yang mana leja sebelum ni memang you kena masukkan baki BB dia. Macam tunai memang ada baki BB. Jualan ada. So semua tu you kena tunjukkan. Okay. Lesen pun ada. Lesen prabayar tiada. Tiada baki BB. Memang tak ada. Dia first time kita wujudkan. Okay. So tak ada baki BB. Alright. So you akan masukkan sampai habis. Sebab nanti amount-amount ni semua you akan gunakan untuk apa? Untuk dimasukkan ke dalam you punya imbangan duga terselaras. Okay. So ada tunjuk separuh. So ada lagi 3 lagi. 4 lagi. Lesen, upah, promosi and commission. So you habiskan masuk ke dalam ledger. Ulang balik step yang sama. Seriously, that's all. Itu saja. Okay. Alright, so I think that's all untuk part yang ini. So kita jumpa lagi untuk bahagian yang seterusnya. Bahagian seterusnya kita buat pasal apa pula Bahagian yang seterusnya lepas ledger perasaan lah akaun kawalan. Akaun kawalan. Kita akan buka akaun kawalan pula. Alright. Okay, so kita jumpa lagi on next part. Assalamualaikum and salam sejahtera. Bye. Thank you guys. Okay, so ini adalah poster private class I. Siapa-siapa nak join boleh WhatsApp.
Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe Miss punya YouTube channel. And then like, share and comment. Okay? Bye!